Halo, saya akan menerangkan bahagian pengenalan. Sejak awal tamadun manusia, agama dan manusia mempunyai hubungan yang sangat rapat dan tidak dipisahkan. Agama berfungsi sebagai panduan moral dan rohani dalam membentuk nilai, akhlak, dan cara hidup individu serta masyarakat. Namun, dalam era globalisasi dan perkembangan teknologi masa kini, penghayatan agama semakin menghadapi berbagai cabaran. Oleh itu, keseimbangan antara pencapaian material dan kesejahteraan spiritual menjadi semakin penting dalam kehidupan modern. Seterusnya, latar belakang dan penyata masalah kajian. Masyarakat modern ini berhadapan dengan berbagai cabaran yang boleh menjejaskan penghayatan agama, terutamanya dalam kalangan generasi muda. Sebagai contoh, generasi muda kini lebih terdedah kepada pengaruh media sosial dan hiburan yang kadang-kadang melalaikan tanggung jawab mereka dengan nilai agama. Selain itu, terdapat juga konflik antara nilai tradisional yang berasaskan agama dengan nilai modern yang lebih bebas, seperti dalam aspek gaya hidup pergaulan. Tambahan pula, pahaman sekularisme yang memisahkan agama dan daripada kehidupan manusia, memisahkan agama daripada kehidupan harian turut menyumbang kepada krisis identiti dalam kalangan masyarakat. Kesannya, banyak individu yang sering hilang arah sekaligus menyebabkan penghayatan agama dalam diri mereka semakin berkurang. Seterusnya, objek kajian. Kajian ini dijalankan untuk mencapai beberapa objektif utama. Pertama, mengkaji hubungan antara manusia dan agama dalam konteks kehidupan modern, bagi memahami sejauh mana agama masih relevan. Kedua, menjelaskan peranan dan fungsi agama dalam kehidupan individu dan masyarakat, terutamanya dalam membentuk akhlak dan kesejahteraan hidup. Ketiga, mengenal pasti cabaran-cabaran yang dihadapi dalam penghayatan agama pada masa ini, seperti pengaruh media sosial dan pengaruh sekeliling. Contohnya seperti perubahan nilai masyarakat. Dan terakhir, menilai implikasi agama terhadap individu dan masyarakat. Contohnya dari segi pembentukan sosiality dan keharmonian sosial. Saja daripada saya, sekian, terima kasih. Metodologi kajian. Bagi kajian ini, kami menggunakan kaidah kajian konsep spiritual dan analisis literatur. Ini bermaksud kami mengumpulkan dan meneliti maklumat daripada berbagai sumber seperti buku, artikel akademik, dan jurnal yang berkaitan dengan topik kajian kami. Selain itu, kami menggunakan sumber akademik dan jurnal terkini bagi memastikan maklumat yang diperoleh adalah sahih, tepat, dan relevan dengan keadaan semasa. Kajian ini juga dianalisis daripada perspektif falsafah, sosiologi, dan spiritual. Melalui pendekatan ini, kami dapat memahami konsep manusia serta lebih menyeluruh, bukan saja dari aspek pemikiran, tetapi juga dari aspek sosial dan kerohanian. Fokus utama kajian adalah untuk melihat bagaimana hubungan antara kehidupan modern dan agama, serta bagaimana kedua-duanya mempengaruhi pembentukan nilai dan tingkah laku manusia. Contoh elemen visual, serta alir proses kajian literatur yang kami gunakan sepanjang penyelidikan ini. Konsep manusia dalam perspektif falsafah. Saya ingin membincangkan konsep manusia dalam perspektif falsafah. Menurut falsafah, manusia ialah makhluk yang berakal, yaitu mempunyai keupayaan untuk berpikir, membuat keputusan, dan menyelesaikan masalah secara rasional. Selain itu, manusia juga merupakan makhluk sosial yang memerlukan hubungan dan interaksi dengan orang lain untuk hidup dalam masyarakat yang harmonis. Manusia turut mempunyai dimensi spiritual yang membantu mereka mencari makna kehidupan, membentuk nilai diri, dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Oleh itu, manusia memerlukan panduan moral untuk memastikan setiap tindakan dan keputusan yang diambil adalah baik, serta memberi manfaat kepada diri sendiri dan masyarakat. Manusia juga mempunyai 3 dimensi untuk manusia, yaitu akal, sosial, dan spiritual yang saling melengkapi dalam membentuk insan yang seimbang. Salam sejahtera, saya Nicole Zora Gianrudi akan menerangkan tentang konsep dan fungsi agama dalam kehidupan manusia. Agama merupakan satu sistem kepercayaan yang membantu manusia memahami alam, kehidupan, dan kematian. Melalui ajaran agama, manusia dapat mengetahui tujuan hidup serta memahami hubungan antara manusia dengan Tuhan. Selain itu, agama berfungsi sebagai panduan moral dan akhlak. Agama mengajar nilai-nilai murni seperti kejujuran, keadilan, dan tanggungjawab yang menjadi asas kepada pembentukan sosial yang baik.
Agama juga penting untuk kesejahteraan emosi. Amalan seperti solat, doa dan zikir dapat memberikan ketenangan jiwa, mengurangkan tekanan serta membantu seseorang menghadapi cabaran hidup dengan lebih positif. Seterusnya, agama bertindak sebagai kawalan sosial kerana ia mengawal tingkah laku manusia melalui nilai dan akhlak yang baik. Ini dapat mengurangkan konflik dan mewujudkan masyarakat yang lebih harmoni. Akhir sekali, agama menyumbang kepada pembinaan tamadun. Banyak tamadun besar dunia berkembang berdasarkan ajaran agama yang menjadi asas kepada budaya, pendidikan, dan kehidupan masyarakat. Kesimpulannya, fungsi agama bukan sahaja tertumpu kepada ibadah, malah memainkan peranan penting dalam membentuk individu dan masyarakat yang sejahtera. Seterusnya, peranan agama dalam pembentukan moral dan akhlak. Pertama, agama membantu membentuk nilai kejujuran dan amanah. Individu yang mengamalkan ajaran agama biasanya lebih berintegriti dan bertanggung jawab dalam urusan peribadi serta pekerjaan mereka. Kedua, agama dapat mengurangkan gejala sosial seperti jenayah, penyalahgunaan dada, dan masalah disiplin. Hal ini kerana agama mengajar manusia untuk menjauhi perkara yang boleh memudaratkan diri sendiri dan orang lain. Selain itu, agama membimbing tingkah laku individu dengan menyediakan garis panduan yang jelas tentang perkara yang baik dan yang buruk. Panduan ini membantu seseorang membuat keputusan yang betul dalam kehidupan seharian. Agama juga berperanan dalam membentuk generasi yang beretika melalui pendidikan agama sejak kecil. Nilai seperti kejujuran, amanah, tanggungjawab, dan disiplin dapat dipupuk sejak awal dan menjadi amalan sepanjang hayat. Oleh itu, penghayatan agama akan melahirkan akhlak yang positif dan akhlak yang positif pula akan mewujudkan keharmonian dalam masyarakat. Sekian, terima kasih. Oke, seterusnya, slide ini menerangkan bagaimana agama membantu kesejahteraan emosi dan spiritual seseorang. Agama memberikan ketenangan jiwa kerana kepercayaan kepada Tuhan membantu manusia berasa lebih tenang dan yakin ketika menghadapi cabaran hidup. Selain itu, amalan seperti doa, solat, dan zikir dapat mengurangkan tekanan dan membantu mengawal emosi. Agama juga meningkatkan daya tahan diri kerana individu lebih mampu menghadapi masalah dan kesukaran dengan sabar. Di samping itu, agama memberikan makna dan tujuan hidup serta menjadi sumber harapan dan sokongan melalui komuniti keagamaan. Sebagai contoh, semasa pandemik COVID-19, ramai individu menjadikan agama sebagai tempat bergantung untuk mengatasi keresahan dan ketidakpastian. Jadi kesimpulannya, agama memainkan peranan penting dalam menjaga kesejahteraan emosi dan spiritual manusia. Oke, beralih ke konflik kehidupan moden dan nilai keagamaan. Pada masa kini terdapat beberapa nilai moden yang boleh bertentangan dengan ajaran agama. Contohnya, individualisme yang terlalu mementingkan diri sendiri berbeza dengan nilai agama yang menekankan tanggung jawab sosial dan kepedulian terhadap orang lain. Selain itu, materialisme dan hedonisme menyebabkan sesetengah individu lebih mengejar kekayaan dan keseronokan sehingga mengabaikan aspek kerohanian. Pengaruh sekularisme dan kebebasan tanpa batas juga boleh mengurangkan penghayatan agama dalam kehidupan seharian. Antara cabaran terbesar bagi generasi muda hari ini ialah media sosial, hiburan yang berlebihan, materialisme, dan kurangnya pendidikan agama. Oleh itu, keseimbangan antara kemajuan moden dan nilai keagamaan sangat penting untuk membentuk masyarakat yang berakhlak dan bertanggung jawab. Terima kasih. Akan menjelaskan slide 11 dan 12 peranan agama dalam keharmonian sosial. Pertama adalah memupuk toleransi, seperti semua agama mengajar nilai hormat menghormati dan hidup berdamai sesama manusia. Kedua adalah perpaduan masyarakat majmuk. Agama menjadi tonggokan perpaduan dalam masyarakat berbilang kaum dan agama di Malaysia. Kedua adalah mengurangkan konflik, seperti ajaran agama tentang perdamaian, maafi dan keadilan mengurangkan konflik antara individu. Prinsip
uh, prinsip wasatiyah seperti pendekatan Islam yang sederhana dan inklusif sebagai model perpaduan masyarakat yang harmoni. Contoh, di Sabah pelbagai komuniti etnik hidup di berdampingan secara harmoni berasaskan rasa hormat antara agama, model keharmonian yang lebih boleh dicontohi. Implikasi praktikal pertama, pengukuhan pendidikan moral seperti kurikulum pendidikan agama diperkukuh di semua peringkat persekolahan untuk membina asas nilai yang kukuh. Kedua, pembentukan sasya pelajar seperti program kurikulum berteraskan nilai agama membantu membentuk pelajar yang berintegriti. Dan ketiga, penglibatan keluarga dan masyarakat seperti keluarga adalah institusi teras dalam transmisi nilai agama. Komuniti perlu memainkan peranan aktif. Dan akhirnya pengurusan emosi dan spiritual seperti program kesihatan mental di sekolah dan tempat kerja mengintegrasikan pendekatan spiritual dan keagamaan. Itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Seterusnya, saya akan menerangkan implikasi teoretikal dan kesimpulan daripada kajian ini. Dari segi sumbangan teoretikal, kajian ini menyumbang kepada bidang falsafah agama dan sosiologi di Malaysia. Kajian ini juga menunjukkan bahawa akal, moral, dan spiritual mempunyai hubungan yang saling melengkapi dalam membentuk kehidupan manusia yang seimbang. Berdasarkan kajian yang telah dijalankan, dapat disimpulkan bahawa agama masih relevan dalam kehidupan moden. Agama bukanlah penghalang kepada kemajuan, tetapi menjadi panduan dalam memastikan pembangunan yang berlaku selaras dengan nilai moral dan etika. Selain itu, pendekatan wasatiyah, yaitu pendekatan yang sederhana, inklusif, dan responsif, perlu diterapkan supaya agama dapat terus memainkan peranan yang positif dalam masyarakat, seperti yang ditunjukkan dalam Raja. Agama membantu melahirkan individu yang beretika, seterusnya individu keluarga yang harmoni, masyarakat yang sejahtera, dan akhirnya membawa kepada keharmonian negara. Bagi menghasilkan pembentangan ini, kami telah merujuk beberapa sumber akademik yang berkaitan dengan peranan agama dalam masyarakat moden. Antaranya ialah penulisan oleh Jamsari Alias dan Nur Azilamat yang membincangkan hubungan agama dan masyarakat dalam era moden. Selain itu, kami juga merujuk karya Ismail Mamat mengenai peranan agama dalam pembangunan insan, serta buku Abdul Rashid Abdul Aziz dan rakan-rakan yang membincangkan cabaran semasa yang dihadapi oleh umat Islam. Sumber lain kajian mengenai keharmonian agama di Malaysia dan hubungan antara spirituality dengan kesejahteraan mental. Kesemua rujukan ini ditulis mengikut format APA. Untuk sesi soal jawab, ada beberapa soalan yang mungkin menjadi tanda tanya. Antaranya, untuk soalan 1, adakah agama masih relevan dalam era digital? Jawabannya iya, walaupun teknologi berkembang pesat, agama masih diperlukan sebagai panduan moral, sumber kesejahteraan, emosi, dan asas pembentukan identiti diri. Soalan kedua, bagaimana media sosial mempengaruhi penghayatan agama? Jawabannya, media sosial boleh memberi kesan positif melalui penyebaran ilmu agama, namun jika digunakan secara tidak beretika, ia juga boleh menyebabkan salah faham, penyebaran maklumat palsu, dan kekeliruan identiti. Soalan terakhir, mengapa berlaku kemerosotan penghayatan agama dalam kalangan generasi muda? Jawabannya ialah antara faktor utama ialah pengaruh budaya hiburan, materialisme, tekanan sosial, kurang bimbingan agama yang berkesan, serta penggunaan media digital secara berlebihan. Itu saja dari kumpulan kami. Terima kasih.